Zon agak-agak. Terbit matahari celah-celah situ. Terbenam sana. Sanalah kiblat. Allahu Akbar. Sembahyang kena sembahyang. Habis-habis sembahyang, Tok Batin kata, Pak, kiblatnya di sana tadi. Tuan-tuan tak payah ulang solat. Sah solat. Tetapi ketika sedang solat, Allahu Akbar. Tiba-tiba budak main carom sebelah, main carom. Dia kata, bang, dia tegur tu, tak main carom. Bang, kiblat kanan sikit. Tengah sembahyang ni pusing kanan sikit. Terus solat, sah solat. Dan sah carom, dia main carom tu, carom dia pun sah main carom. Kan senang kalau ada ilmu. Masalah ilmu tak ada. Jadi kita rasa diri kita tu tidak yakin. Kan? Macam kentut. Kan? Apa nak bukti kita kentut? Kita duduk dengan kuliah, duduk bersila. Walaupun bersila tertidur. Kan? Tak batal betul. Lepas tu tertidur bangun azan. Nak solat isyak. Dah kentut belum? Dua benda je. Ada tak bunyi? Tak ada. Ada tak bau? Tak ada. Adalah betul. Adalah betul. Al-istisqah, mana selagi mana tidak ada bukti mengatakan batalnya wudu, adalah betul. Payah apa? Kan? Ada bunyi? Tak ada. Bau? Tak ada. Itu je kentut. Nak bukti yang kentut. Kan? Satu kentut yang berbunyi, kan? Satu kentut yang senyap. Dipanggil bahasa Arab fusak. Dorat dia berbunyi. Dorat berbunyi. Sesaat 50 tembakan. Seminit. Sebab tu imam kalau jenis macam itu penyakit, dia tak boleh jadi imam. Habis macam mana Ustaz jadi imam? Dia kena cari makmum yang macam ni jugalah, yang kentut macam ni juga. Jadi kena nama surau kentut. Ada jenis kentut yang namanya fusak. Fusak ni dia tak bunyi, senyap. Sedar-sedar 5 orang mati syahid. Yang ni dipanggil fusak bahasa Arab. Kentut nak buktikan dua je, bunyi, bau. Tak ada bunyi, tak ada bau, adalah wudu tak batal walaupun dah tertidur tadi, dalam keadaan tidur yang tidak berganja, tidur yang tetap. Ada solat. Fiqh senang tuan-tuan, fiqh cukup senang. Tapi kena faham lah. Jangan saya pergi Pakistan orang dia mazhab Hanafi. Dia tak makan ketam tuan-tuan, udang tak makan, ikan pari tak makan. Dia kata ikan pari ni ada jin. Ikan bilis lagi tak makan. Samak mereka ambil ikan besar-besar tu. Suka saya. Ketam tuan-tuan dibuang je ketam. Ketam ni besar-besar, ketam birau, harimau. Saya pergi dekat pantai, saya tahan buka. Air surut, ketam 3 macam ni, beg besar, beg askar tu, panci beg 3 penuh ketam. Sepit tak makan, buang tuan-tuan. Ambil isi je besar-besar ni. Tengah masak, baru nak basuh-basuh, terlepas ketam keluar. Orang Pakistan tengok, askar dia tepi laut tengok. Nampak kami makan ketam, dia kata apa? Kafir, aku dikafirkannya. Sebab dia tak faham. Tapi orang Pakistan yang mari Malaysia, semua dia makan, melainkan meja je. Baru dia tahu di sana ada mazhab yang membolehkan. Sebab tu untung berbeza mazhab ni. Menyebabkan longgarnya mudahnya kita bermuamalah. Fiqh macam tu. Mazhab kita semua yang ada dalam laut boleh dimakan, melainkan kapal selam. Maksud saya itu ialah dia membawa keyakinan, ilmu lah. Hati kita nak biar yakin, tenang. Jadi Allah Subhanahu wa taala tenang. InsyaAllah. Kemudian dengan demikian itu haruslah selalu memohon pertolongan Allah dan mengikuti jalan keredaannya agar selamat dari perangkap dan tipu daya iblis. Pun menyandarkan hati kepadanya, menetapi perintahnya dalam gerak dan diamnya, serta cermat dalam beribadah yang merupakan faktor utama untuk bisa masuk ke dalam jaminan Allah. Sebagaimana firman-Nya, inna ibadi laisa laka alaihim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin. Tengok janji Allah. Surah Al-Hijr ayat ke-42. Sesungguhnya hamba-hambaku
Tidak ada kekuatan bagimu terhadap mereka kecuali orang-orang yang mengikutmu, iaitu orang-orang yang sesat. Sebab tu dia tak boleh nak menghasut hamba-hamba manusia ini dengan izin Allah, melainkan orang-orang yang memang dah memilih jalan kesesatan. Dan kadang-kadang iblis pun nak kacau pun sebenarnya lebih sesat daripada aku, kata iblis. Pernah satu hari Fir'aun dia tanya iblis, Iblis, engkau dengan aku siapa jahat? Iblis kata apa? Engkau dengan aku, engkau lah jahat on. Fir'aun dia panggil on dia. Engkau lah jahat on. Aku tak nak sujud ke Adam sebab aku rasa aku hebat. Aku api, dia tanah. Khalaqtani minar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku daripada api, kau ciptakan tu Adam daripada tanah. Tiba-tiba kau suruh sujud. Wa qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Kau perintahkan aku sujud pada Adam dan aku tak sujud. Bila tak sujud, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Maka Allah letakkan iblis sebagai orang yang kafir kerana enggan. Kes dia tak sujud pada Adam, tak nak hormat Adam sebab Adam lebih rendah pada dia, bagi dia. Tapi engkau Fir'aun, engkau mengaku Tuhan. Ana rabbukumul a'la, engkau mengaku Tuhan. Dalam satu perhimpunan dia declare dia Tuhan. Siapa? Fir'aun. Orang pertama keluar daripada program tersebut isteri dia, Asia. Isteri dia keluar, kentut bau telur pindang mengaku Tuhan. Tolonglah sayang, tolonglah darling. Kalau engkau tak percaya, siapa lagi nak percaya, nak sokong aku? Isteri dia pergi. Isteri dia dibunuh oleh Fir'aun. Asia beriman, Fir'aun jahat. Kemudian siapa keluar? Iblis dan kuncu-kuncunya. Iblis kata, hari ini kau dah melampau dah Fir'aun. Aku tak berani mengaku Tuhan. Sejahat-jahat syaitan tak mengaku Tuhan, tetapi yang mengaku Tuhan manusia. Betul tak? Betul. Sebab inilah janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia di atas kemuncak kejahatan, dia mengaku diri sebagai Tuhan. Dahsyatnya hati manusia apabila tidak ada iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa na'udzubillah, tuan-tuan. Bahaya. Pembahagian hati kita bagi lagi sikit, slow-slow, perlahan kan. Sejuk je kat sini kan. Rasa tak boleh tidur, marilah seorang tidur insyaAllah. Tidur itu kelebihan dia. Balik rumah tak tidur, datang tidur insyaAllah, tenang tidur. Sebab apa? Sini kuat, syaitan dia kuat. Dia jangan belajar, tidur. Itu yang dia balik, dia tak faham sebab dia tidur. Tapi tak apalah, tidur lebih baik daripada tak datang langsung. Tapi jangan semua tidur, maknanya kelebihan. Pembahagian hati berdasarkan sifat hati dibagi menjadi 3 macam, iaitu hati yang sehat, hati yang mati, dan hati yang sakit. Yang pertama, hati yang sehat ataupun hati yang salim, sejahtera. Orang-orang yang akan selamat pada hari kiamat ialah orang-orang yang memiliki hati yang sehat. Allah berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Iaitu pada hari harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang sehat. Perkataan banun ini ialah anak laki-laki, banat anak perempuan. Mengapa diletakkan laki-laki? Laki-laki ini disebut sebagai simbol ataupun tanda kehebatan dalam sesebuah keluarga. Sampai hari ini orang Melayu ada penyakit ni. Itu saya nampak budak main, bapa dengan mak dia makan, anak dia main kat playground. Saya pun duduk dengan anak saya tengok. Lepas tu bapa dia datang, sajalah nak berbual. Berapa orang anak? 4. Ada seorang anak lelaki lah, tak perlu. Semua perempuan kita dia. Dia sebut semua perempuan tu macam apa? Macam lelaki sangat perempuan. Sebenarnya nak perempuan lagi senang nak jaga. Kahwinkan dia, selesai kita. Betul? Bila dia kahwin, akaun dosa dia suami dia tanggung. Kita lepas. Yang laki-laki ni sampai mati ni akaun dia kita tanggung. Selagi tak mati kita, berat kita walaupun dah mati. Lepas tu
tu bila dah mati kita kena muhasabah balik. Anak-anak kita tinggal kat dunia tu eloklah, berbahaya. Sebab itu pahala besar dia mendidik anak. Dan sebab itu bagi sebut laki-laki dia sebagai satu simbol. Bukan maknanya Allah lebihkan laki-laki dari sudut perempuan tu hina, tidak. Laki-laki baik, perempuan baik, buat baik, syurga. Laki-laki baik, perempuan baik, buat dosa, neraka. Tidak ada perbezaan. Berbeza dari sudut kaedah dan cara persembahan peribadatan dia pada Allah. Beza tu je. Beza tu ikut fitrah masing-masing. Cuma dari sudut perbezaan fitrah itu saja. Tak boleh kita kata, bang, anak dah 5 semua saya mengandung, boleh tak anak ke-6 abang mengandung? Tak boleh. Sebab laki-laki memang tak boleh mengandung. Itu maksud saya fitrah. Bukan masalah apa, fitrah. Sebab tu Allah jadikan wanita dengan laki-laki, cara dia menutup aurat, cara dia penampilan berbeza kerana fitrah dia. Kalau laki-laki yang mengandung tak jadi anak kita, sebulan gugur main bola sepak, 2 bulan gugur main rugby, 3 bulan gugur main sepak takraw, 4 terempak perut, tak keluar bayi mati. Dah 9 bulan nak besok nak bersalin, mati juga rempit. Bayangkanlah laki-laki berjambang, misai apa, mengandung, pakai baju mengandung. Allah buruk apa. Kerana tak sesuai dengan fitrah dia. Sebab tu kita kena beza di antara hak dan tanggungjawab amanah. Ini hak saya Ustaz, peribadi saya tak. Tidak ada perkara peribadi yang Allah tidak sentuh, kerana ia merupakan amanah yang kita tanggung. Laki-laki, perempuan, perempuan. Semuanya kalau beriman syurga, kalau tidak beriman neraka. Tidak ada perbezaan di antara kedua. Cuma disebutkan sini, iaitu perkataan wala banun menggambarkan laki-laki itu sebagai satu benda yang memimpin, kehebatan dia itu memimpin. Ar-rijal qawwamuna 'ala nisa. Sebab itu dari sudut depan ini tak boleh jadi imam perempuan, melainkan Islam liberal. Aminah Wadud pernah tengok jadi imam ke depan, perempuan belakang depan, belakang laki-laki. Yang laki-laki itu pun pondan tu, duduk kat belakang. Mana mungkin perempuan tak boleh. Kalau perempuan dekat depan jadi imam, satu hal. Kalau Jumaat, minta maaf tuan-tuan, hari ni Jumaat kita tangguh ke depan, imam minah, Ustaz dia call datang hai, kan payah tu, kan payah nak jawab. Maknanya fitrahnya itu tak sesuai untuk jadi imam. Itu hebatnya Tuhan, kan? Hebat Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita faham agama ni, kita rasa seronok. Fitrah. Kan tu orang perempuan marah, kenapa lelaki boleh kahwin lebih, perempuan tak boleh. Bayangkanlah kalau suami dia 4 orang, mengandung anak siapa? Kan payah nak cari anak siapa. Suaminya 4, kan? Itu kena faham fitrah. Saya dengar itu surat ceramah orang bukan Islam. Saya ceramah seorang ustaz dari Cina. Menarik. Dengar ceramah dia lah. Kata as-salim sama dengan as-salim yang menjadikan as-salamah, yakni keselamatan sebagai sifat yang permanen, yang tetap baginya. Misalnya al-alim yang mengetahui dan al-qadir yang berkuasa, ia merupakan lawan kata al-marid yang sakit, as-saqim yang terkena penyakit, dan al-alim yang terkena penyakit. Sebab tu berbeza. Saya cari whiteboard, tak ada. Tak masuk begini. Bila bahasa Arab salim ni digunakan ayat ini, sin alam ya mim, dari ya salimun. Berbeza kalau saya kata sin alif lam mim, salimun. Salim juga. Apa beza dia? Salim yang ada ya, sifat sejahtera dia kekal. Qaf alif dal ra, qadirun, berkuasa. Tetapi nama Allah Al-Qadir, dia ada qaf dal ya ra, ada ya. Apa beza dia? Satu tadi berkuasa, Al-Qadir ada ya, kekuasaan dia kekal. Nampak? Sebab itu bila sebut hati yang macam mana, kesejahteraan ini, kesejahteraan yang kekal selama-lamanya.
Dia tidak sakit dan dia tidak terkena dengan penyakit. Satu. Dan hati yang sehat ini hati yang selamat dari penyakit syahwat yang kontradiktif dengan perintah dan larangan Allah, serta dari setiap syubhat kesamaran yang bertentangan dengan firman-Nya. Jadi hati yang sakit ini lawan kepada hati yang sehat, dia lawan Tuhan, kontra. Dan sifat nafsu, dia suka lawan perintah Allah. Dia suka lawan. Sebab tu nafsu tu kita nak tundukkan dia, tenangkan dia. Kan yaumala yang disebutkan la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu. Tak sempurna iman kamu sehingga nafsu dia tunduk mengikut apa yang aku bawa. Maknanya apa Nabi bawa, syariat. Dia boleh tenang dengan syariat, dia boleh seronok dengan syariat. Jiwa yang tenang. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, wahai nafsu yang tenang. Kita nafsu yang amarah. Inna nafsa la ammaratu bisu. Nafsu yang ni sentiasa menyuruh buat jahat. Dan kata ulama, kalau ada nafsu amarah dalam hati kita, dia sentiasa suruh buat jahat, takut-takut mati dalam keadaan su'ul khatimah, mati yang tidak baik. Wa na'udzubillah. Ada orang dia tak jumpa jalan taubat, dia terus menerus buat jahat sampai mati. Ada orang jahat, ujung jadi baik. Ada orang baik, ujung jadi jahat. Wa na'udzubillah. Ada orang yang dia beramal dengan amalan seolah-olah dia dengan syurga syibran, sedekat. Tiba-tiba dia meninggal, dapat buku catatan tangan kiri, dia ahli neraka, kata Nabi. Ada orang yang beramal dengan amalan ahli neraka, seolah-olah dia dengan neraka itu hanyalah syibran, sedekat. Tiba-tiba di hujung hayatnya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia dapat buku catatan tangan kanan, dia ahli syurga. Dan sebab itu nilai apa yang masuk dalam hati. Tengok nafsu apa yang ada. Amarah bukan marah maksud dia. Amarah ini nafsu yang sentiasa suruh buat jahat. Sebab tu bila mana Nabi cerita tentang qada dan qadar, sahabat bertanya, setiap kamu ni dah telah ditentukan ujung hidup dia baik atau buruk, syurga atau neraka. Sejak bila? Sejak masuk roh dalam jasad umur 4 bulan. Lalu sahabat bangun, dia kata, ya Rasulullah, kalau begitu apa kami susah-susah beribadah kalau dah hujung tu neraka? Apa Nabi kata? Setiap orang dipermudahkan di atas apa yang telah dituliskan. Kau ingat? Kalau hati kita cenderung buat jahat selalu, takut-takutlah. Tapi orang yang hati cenderung buat baik, cenderung buat baik je, dia suka buat baik je, suka ibadah, suka tolong orang, benda yang bersifat agama perintah dia suka, insya-Allah dia ahli syurga, tuan-tuan. Sebab setiap orang itu, kata Nabi, dicenderungkan di atas apa yang telah ditulis. Yang kedua, apa yang Allah tulis kita tak tahu. Bila kita tak tahu, kita sentiasa disuruh berikhtiar, berusaha. Faham? Sebab tu pintu taubat masih sentiasa terbuka. Sebab tu bila orang tu dia bertaubat pada Allah dalam keadaan dia berusaha, insya-Allah Allah akan bukakan jalan-jalan, sebab keadaan pemikiran sentiasa positif kepada kebaikan. Yang kedua, tuan-tuan, nafsu yang dipanggil mulhamah, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nafsu yang keliru, dia nak buat baik keliru, keliru. Dia sembahyang ke pelekat curi. Berkat ustaz anak saya menyanyi 5 tahun, hantar saya pergi Mekah. Agak-agaklah tuan-tuan, menyanyi pergi Mekah, anak hantar. Boleh ke? Tak boleh tuan-tuan. Sumbernya itu tak betul. Dia nak buat baik, dia keliru. Pergi sembahyang, pergi juga. Rembat selipar, rembat juga. Selipar Pak Imam dia rembat. Dia suka. Dia sampai tahap tu manusia. Yang ketiga, nafsu yang menyesal. La uqsimu bi yaumil qiyamah, la uqsimu bi nafsil lawamah. Lawam, dia menyesal. Yang ni dipanggil nafsu sabar belacan. Pedas tak nak. Lepas tu dia makan balik.
Dia bertaubat, dia buat balik nafsu. Dia buat balik. Yang lawam, dia yang azan kan. Terus sikit lagi betul habislah. Kemudian yang 4, yang tenang tu tadi. Yang ni tenang dengan apa? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Sifatnya tenang dengan perintah Allah, dia redha dan Allah redha padanya. Dia tenang dengan perintah Tuhan tu, dia rasa tenang. Bukan saja perintah sembahyang saja, seluruh perintah dia rasa tenang walaupun payah. Tak semua orang boleh macam tu, tuan-tuan. Ada orang buat sembahyang dia okey, suka sembahyang, rajin sembahyang, kan? Bila bab sedekah, migraine, tuan-tuan, migraine. Yalah, bawa duit RM50, tabung berjana, nak masuk sekeping demam sebulan, bawa tidur. Dia tak tenang pada sedekah, dia terikat tu. Quran dia tenang, seluruh perintah Allah dia tenang. Bila tu ayat-ayat hijab, tenang. Dia tenang. Tudung labuh orang kata tudung lebat tebal ni tak panas ke? Pakai tudung belum tentu masuk syurga. Sedap dia cakap. Yang kena tuduh dia kata, habis yang tutup belum confirm syurga, habis yang bogel ni dah confirm, lagi tak confirm. Arti kata lain, dia tenang dengan perintah Allah. Sebab Allah yang perintah, dia rasa tenang sebab dia hamba. Bila dia perintah oleh Tuhan dia rasa seronok dapat berkhidmat dengan Tuhannya. Ini sifat dia. Dan satu lagi nafsu yang dipakai, nafsu yang mutakabilah, kata ulama, nafsu yang saling lengkap melengkapi. Yang ini nafsu siapa? Para Nabi, para Rasul, sentiasa dalam keadaan yang sempurna kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia jadi apa? Jiwa apa yang